Tes. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا يوافي سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang izinkan kita pada pagi yang berbahagia ini untuk bersama-sama kita menghadiri majlis ilmu, yang mana daripada pagi pihak masjid telah bersusah payah menyusun program bagi memberi ilmu pada masyarakat. Dan pada pagi tadi tahsinul Quran, pagi ni jam 10 kita ada tahsinul ibadah, yakni pada topik solat berjemaah, syarat-syarat sah solat berjemaah, hukumnya, fadilatnya, dan bagaimana cara solat orang yang sedang sakit. Ini satu perbicaraan yang agak panjang, ya. InsyaAllah kita akan cubalah sedapat yang boleh, apa yang terdaya untuk kita fahami bersama-sama tentang perkara-perkara yang telah disebutkan tadi itu. Baik, kita mulakan sekarang tentang solat berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini kita membicarakan tentang sembahyang berjemaah dan apakah kelebihan-kelebihannya. Pertama, bilakah sebenarnya hukum disyarakkan sembahyang berjemaah ni adalah setelah daripada Nabi SAW berhijrah kepada Madinah. Jika ada soalan, ada tak solat jemaah ni didirikan sebelum Nabi berhijrah? Ada. Nabi solat dengan Siti Khadijah, Nabi solat dengan Sayyidina Ali di rumah, tapi tidak secara terang-terangan. Apabila dikatakan solat jemaah bermula selepas daripada hijrah Nabi, itu mana solat jemaah yang didirikan secara terang-terangan. Itu maksud dia. Kemudian solat jemaah ni adalah satu syiar Islam, satu perkara besar lah dalam agama kita. Apalagi dalam Ramadan nanti kita akan bersolat berjemaah, solat tarawih juga berjemaah. Maka perlu kita memahami hukum sembahyang berjemaah, apa hukumnya dan permasalahan yang berlaku. Baik, hukum solat berjemaah ini para ulama berkhilaf, ya. Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, sembahyang berjemaah ni hukumnya fardu ain. Artinya kalau tak sembahyang jemaah berdosa. Atau kalau kita tengok kat Mekah tu, mereka tu banyak cenderung pada mazhab Hambali, ya. Kalau tak, bila jemaah ya tutup rumah, tutup kedai semua, buat watan. Sebab bagi mereka sembahyang jemaah ni hukumnya wajib. Kalau sembahyang seorang sah, dosa. Mujurlah kita ni mazhab Syafi'i. Kita ni tak sampai peringkat fardu ain. Ada juga sebahagian pada ulama yang menghukumkan sembahyang jemaah ini adalah sunat muakkad. Ini di sisi Imam Rafi'i, sunat muakkad saja. Dan di sisi
pendapat kil ulama lain sunat kifayah. Ya, yang muktamad mengikut Imam Nawawi fardu kifayah. Ini kita nak bahas. Jadi ada 4 pendapat. Fardu ain, sunat muakkad, sunat kifayah, yang muktamad fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Berpahala bagi yang mengerjakan dan terlepas dosa apabila ada sebahagian yang mengerjakannya. Itu maksud dia. Berpahala bagi yang mengerjakan, bila ada yang dah mengerjakan, yang lain terlepas daripada dosa. Itu makna fardu kifayah. Bukan makna sebahagian dah buat, yang lain tak payah buat. Kita kepada masyarakat, dah ada orang sembahyang jemaah dah kat masjid tu, tak payah pergi, tak apa, kita dah tak dosa dah. Macam sembahyang mayat. Sembahyang mayat apa hukum dia? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau dah ada 10 orang sembahyang, lepas dia bagi salam, kita pun datang nak sembahyang, apa hukum dia? Kita yang datang kemudian ni, apa hukum dia? Masih lagi fardu kifayah. Masih fardu kifayah. Baik, sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni, fardu kifayah ni di mana? Dijawab. Fardu kifayah ni untuk mendapatkan fardu kifayah ialah didirikan di tempat yang zahir syiar berjemaah. Sekira-kira tidak segan sesiapa sahaja untuk solat di tempat tersebut, barulah namanya sembahyang jemaah fardu kifayah. Saya ulang. Sembahyang jemaah fardu kifayah ni ialah sembahyang yang didirikan di sebuah tempat. Tempat tu boleh jadi masjid, boleh jadi surau, boleh jadi sekolah, tak kisah mana-mana. Tapi tempat tu mestilah tempat yang tidak segan orang lain untuk masuk ke dalamnya. Maknanya kalau kita solat berjemaah di rumah, tak terlepas fardu kifayah. Kerana rumah kita, orang lain tak boleh masuk. Maknanya, kalau kita pakat ramai-ramai, ramai-ramai sembahyang jemaah kat rumah masing-masing, sana 10 tu, adakah kita sudah terlepas fardu kifayah sembahyang jemaah? Tak lepas. Dia mesti didirikan di masjid, di surau, di tempat yang semua orang sepakat ini tempat sembahyang. Boleh nama masjid, boleh nama surau, boleh nama tempat sembahyang, musola, tak kisah. Yang ini tempat yang semua orang boleh datang, nampak syiar berjemaah tu. Jadi kalau begitu, apa hukum kita bersembahyang jemaah di rumah? Sunat muakkad. Ini banyak orang tak faham. Saya dah sembahyang jemaah dah kat rumah, sunat muakkad. Yang fardu kifayah mana? Yang kat masjid ni. Nak dapat pahala berjemaah fardu kifayah kat masjid, kat surau. Kat rumah dapat 27 orang, dapat 27 pahala, tapi bukan fardu kifayah, sunat muakkad. Boleh faham? Habis itu yang sembahyang kat masjid ni fardu kifayah, sembahyang jemaah ni, perempuan boleh tak? Perempuan boleh dapat, tapi perempuan tidak termasuk orang yang melepaskan fardu kifayah macam sembahyang Jumaat juga. Tak lepas. Kalau orang perempuan tu tak masuk bilangan 40. Begitu juga orang perempuan sembahyang berjemaah di masjid, dia tidak boleh mengangkat fardu kifayah tu. Mesti laki-laki yang dah baligh, yang berakal. Apa hukum orang perempuan sembahyang berjemaah? Sunat muakkad bagi diri mereka. Tapi sunat mereka itu tidak sebesar sunatnya orang laki-laki. Orang laki-laki macam kita ni, sembahyang zuhur seorang-seorang, sembahyang asar seorang-seorang. Apa hukum dia tuan-tuan? Apa hukum dia? Makruh. Makruh mazhab Syafi'i, haram mazhab Hanbali. Orang perempuan sunat je, tak muakkad. Orang perempuan tak sembahyang jemaah macam mana? Tak masalah. Kerana sebaik-baik solat orang perempuan tu di rumah. Tapi kalau dia nak pahala lebih datang masjid, boleh. Kalau suami diizinkan dan tak ada fitnah. Kalau tidak, sembahyang kat rumah lah. Ini saya nak jelaskan hukum dia dulu. Okay. Baik. Adakah sembahyang berjemaah ni selama-lamanya afdal sembahyang di masjid? Maka dijawab, tidak. Ya. Fadilat sembahyang ni dia ada 3 fadilat ni. Fadilat zat sembahyang, fadilat tempat sembahyang, fadilat waktu sembahyang. Kalau kita bersembahyang di surau misalnya, tapi imam kita tu
seorang ulama, syekh daripada mana-mana jadi imam. Tak ramai pun, 5 orang. Kalau di masjid ada imam biasa lah. Afdal kita semayang di surau pula lah. Sebab di surau tu ada ulama yang datang, kerana dia berkaitan dengan zat semayang. Walaupun dia bukan masjid, apa lagi kat masjid. Fadilat yang berkaitan dengan zat semayang lebih diutamakan daripada fadilat tempat dan fadilat waktu. Kemudian ada 2 masjid. Masjid Sikamat semayang Zuhur 1:30, masjid lain pukul 2. Afdal semayang kat sini sebab ini awal. Kerana antara fadilat masa bila berlawanan dengan fadilat tempat, masa dulu. Ada 3 fadilat. Fadilat zat semayang, fadilat waktu semayang, dan fadilat tempat semayang. Ada 3 fadilat. Habis. Baik, sekarang kita nak berbicara tentang pahala semayang berjemaah. Pahala semayang berjemaah ni besar. Yakni kata Nabi SAW, iaitu salatul jama'ati afdalu bi salatil fazi bi 27 darajatan. Semayang berjemaah melebihi semayang seorang sebanyak 27 darjat. Setengah riwayat kata 25 darjat. Ada satu orang wali Allah, seorang tabi'in pada zaman dahulu. Kita ni dikisahkan dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah tu, iaitu kisah tentang Syekh Abdullah bin Umar Al-Fawriri. Dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Satu hari dia datang kat masjid, dia tengok orang dah sembahyang jemaah dah. Dia tengah sibuk lain tetamu, dia tengok orang dah sembahyang jemaah. Dia balik rumah, dia semayang, tak tahu semayang isyak tu. Dia tak dapat, dia tertinggal semayang isyak jemaah, dia menyesal. Maka dia semayang isyak tu 27 kali. Tak tahu mazhab apa. Dia semayang isyak tu 27 kali. Nak dapat 27 pahala tu. Maka pada malam tu dia bermimpi. Dia naik kuda. Dia nampak tiba-tiba ada satu golongan geng-geng bawa kuda juga memecut kat depan dia. Dan dia cuba nak kejar tak dapat. Kejar tak dapat. Lepas tu tiba-tiba orang yang bawa kuda kat depan dia tengok belakang. Kata, kenapa saudaraku? Jawab orang tu, kerana kami ni, kata orang yang bawa kuda tu, kami ni semua sembahyang isyak berjemaah, tapi engkau sembahyang seorang diri. Dia bangun-bangun menyesal. Faham daripada mimpi orang soleh ni, kalau kita sembahyang isyak tu 27 kali sekali pun tak sama dengan sekali sembahyang berjemaah tu. Tak boleh kita kira, aku sembahyang isyak 27 kali isyak sama 27 pahala. Tak dapat. Tetap tak sama. Ini yang pertama, kelebihan sembahyang berjemaah nak bagi tahu. Yang kedua, sembahyang berjemaah ni dikarenakan fadilat dia tu, maka sekiranya kita solat berjemaah, kita lalai ataupun membuat kesilapan yang kecil-kecil, lalai, tak ingat, kadang-kadang tengah sembahyang lupa rakaat, kadang-kadang melayang entah ke mana kepala kita, tak khusyuk. Tapi sebabkan sembahyang berjemaah, maka dikira kita ni khusyuk juga. Hilang semua tu. Kalau sembahyang seorang, setiap kesilapan akan dihisap. Makah satu, lepas tu potong lagi. Khusyuk kurang, potong sikit. Bila kita i'tidal, berangan, potong makah lagi. Apa tinggal? Maka ulama' membuat ibarat sembahyang berjemaah ni seperti air 2 kolah. Air 2 kolah, taruh najis, tak berubah sifat air tetap air mutlak. Air kurang 2 kolah, macam sembahyang seorang. Sikit salah, najis. Macam air kurang 2 kolah. Walaupun tak berubah warna air, dah masuk najis, air itu dianggap najis. Macam inilah perbezaan sembahyang jemaah dan sembahyang seorang diri. Jadi rugilah kalau kita tidak bersembahyang berjemaah. Yang ketiga, fadilat sembahyang berjemaah ini, antara dalam kitab Tadbihul Ghafilin, termasuk orang-orang yang akan melintas titian sirat secara secepat kilat adalah orang yang tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Orang lain merangkak, dia laju sebab solat jemaah tak tinggal. Itulah, kita kena kelebihan
Ya. Yang keempat kelebihan solat berjemaah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yaman bil jamaati yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Dua kelebihan orang sembahyang jemaah yang mendapat takbir bersama imam. Jadi fadilat jemaah satu lagi fadilat dapat takbir dengan imam. Apa dia? Maknanya imam lepas imam takbir, dia pun takbir selalu, tak tertinggal daripada imam tu 40 hari. Atau kata pergi Mekah 40 waktu tu. Sebenarnya 40 waktu tu sini ni 40 hari. Bukan 40 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Imam takbir, dia takbir. Terlepas daripada dua perkara. Terlepas daripada sifat munafik, terlepas daripada api neraka. Dijamin Allah. Keimanan itu tulen, bersih dengan sebab menjaga solat berjemaah. Ya? Baik. Sekarang kita masuk kepada apakah syarat-syarat sah mengikut imam ni. Kat sini saya himpunkan ada lebih kurang 14. Ada 14 syarat sah semayang berjemaah. Ini banyak orang tak faham. Bila kita semayang berjemaah, ya, kita kata saja aku semayang fardu zuhur mengikut imam, maka peraturan semayang ni sudah tak sama macam kita semayang seorang diri. Ada perkara dalam solat jemaah kalau kita langgar, semayang kita batal. Ada perkara kalau kita langgar syarat sah jemaah ni, kita tak dapat 27 pahala. Pahala dia satu. Setiap perkara yang membatalkan semayang jemaah, batal semayang. Setiap perkara yang membatalkan makruh dibuat dalam sembahyang jemaah, membatalkan pahala solat jemaah. Macam sembahyang seorang. Saya ulang, jadi ada dua masalah dalam sembahyang jemaah. Satu, kalau kita buat, kita langgar, sembahyang kita batal. Kadang orang pelik, Ustaz, asal sembahyang batal? Kalau saya sembahyang seorang tak batal? Innamal a'malu bin niat. Okay? Hanya sebenarnya amalan tu ikut niat. Bila kita niat ikut imam, tiba-tiba kita tak ikut imam, boleh membatalkan sembahyang. Batal apa Ustaz? Batal jemaah? Tak. Batal sembahyang. Batal sembahyang? Ya, batal sembahyang. Ni yang banyak orang tak tahu. Cuba kita tengok apa dia. Yang pertama sekali, catat saya nak bagi risalah tapi tak sempat nak buat. Ni saya dah ambil dari kitab-kitab, saya ringkaskan untuk tuan-tuan. Kalau nak betul-betul saya mengajar sembahyang jemaah ni kurang-kurang setahun atau 2 tahun. Ini kita nak bantai sejam. Wallahu alam. Nak betul-betul faham macam mana nak mendirikan sembahyang jemaah ni. Yang pertama, niat mengikut imam di dalam takbiratul ihram. Sembahyang niat sembahyang jemaah ni mestilah diniat dalam takbir. Antara Allah sampai Ra Akbar tu kena ada niat aku mengikut imam, ataupun makmuman, ataupun berjemaah, mesti ada. Kalau tidak, jika diniat selepas takbiratul ihram, hukumnya makruh. Serta menghilangkan pahala jemaah. Sah semayang tapi pahala jemaah tak ada. Saya ingat tadi, setiap perkara makruh, kalau saya sebut makruh, pahala jemaah hilang. Tak sah, kena semayang balik. Tengok apa saya cakap. Kalau sini saya kata niat ikut imam mesti dalam takbiratul ihram. Allah, hati kita saja aku ikut imam. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ikut imam. Kalau tak ada, lepas kita baru kata nak ikut imam sah, makruh, pahala tak ada. Macam kadang-kadang orang buat dia ada setengah orang tu buat, dia ikut imam masbuk, imam bagi salam, bangun 2 orang, dia pun berdiri ke belakang, dia niat kawan dia jadi imam, dia nak jemaah juga. Apa hukum ni? Hukum dia makruh. Pahala jemaah dapat? Tak dapat pahala jemaah. Sebab dia niat selepas takbir.
Kecuali sembahyang Jumaat, wajib imam dengan makmum dua-dua niat dalam takbir. Wajib. Sembahyang Jumaat berjemaah, tak niat, batal sembahyang Jumaat. Imam buat Allahu Akbar, saja aku jadi imam. Imaman, batal sembahyang Jumaat tu. Makmum buat macam tu, Allahu Akbar, aku ikut imam. Batal sembahyang Jumaat itu untuk diri dia. Sebab sembahyang Jumaat mestilah berjemaah. Habis. Apa hukum imam berniat menjadi imam dalam sembahyang berjemaah selain Jumaat? Hukum dia sunat. Imam terbalik. Imam ni kalau tak nak jadi imam pun tak apa, selain daripada sembahyang Jumaat. Yang kedua, apa hukum kalau kita sembahyang belakang orang tu, dia sembahyang seorang, lepas tu kita ikut belakang dia, sentuh dia jadi imam. Lepas tu dia niat jadi imam, maka dapatlah pahala jemaah bermula daripada dia niat. Sebelum tu tak ada. Lepas dia niat tu baru dikira pahala. Kalau tak niat, tetap sah. Adapun makmum mestilah berniat berjemaah pada awal. Habis. Mas'alatun. Jikalau mengikut makmum akan imam, padahal dia tidak niat atau mula-mula niat, lepas itu mufaraqah. Sebab imam ni baca tak betul, dia pun mufaraqah. Kemudian dia berpura-pura mengikut imam pada satu perbuatan atau satu salam. Selepas menunggu yang lama pada uruf, nescaya batal solatnya makmum. Kacau. Kadang-kadang kita buat kan, kita ikut imam, tiba imam jaziratul ladzi khairil, salah tajwid dia, Pak Imam salah. Kita pun aku mufaraqah lah. Kita niat tak ikut imam dah. Pak Imam dah tak sah sembahyang ni. Tapi kita pura-pura tak? Pura-pura. Tunggu imam rokok, kita pun rokok. Orang pun tak tahu. Tengok. Pandai aku. Aku dah mufaraqah tetapi masih ikut imam. Apa jadi tuan-tuan? Imam tu tak tahulah batal tak batal. Yang penting kita ni dah batal. Ustaz, kenapa sembahyang saya batal? Sebab tadi kita niat mufaraqah, lepas tu kita ikut pula lagi. Melainkan kebetulan dia rokok, kita pun rokok. Kebetulan. Kalau kita tunggu dia lama pada uruf, tunggu dia, apa kita gerak. Tapi dah mufaraqah dah. Ini dihukum bermain-main dalam ibadat. Bermain-main dalam ibadat. Dah niat mufaraqah masih ikut lagi. Apakah natijahnya? Batal sembahyang. Allah. Dia jaga tu. Tarawih ni. Habis. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, jika imam niat jadi imam di tengah solat, maka dia mendapat pahala jemaah bermula pada waktu ni. Dah terang tadi dah. Ni terang dah. Baik. Nombor dua, makmum tidak boleh dahulu dan mendahului makmum. Maksudnya pada tempat makmum, tempat imam. Makmum tidak boleh mendahului tempat imam. Yakni jika berdiri keduanya, tumit makmum tidak boleh dahulu pada tumit imam. Jika sama paras tumit, hukumnya makruh, hilang pahala jemaah. Sentiasalah makmum ni di belakang tumit imam. Ni tumit imam, kalau nak duduk belakang dia, tumit kita belakang. Ke depan sikit tak apa. Ni boleh ni. Kalau sama, hilang pahala jemaah. Jaranglah kita buat. Yang kita selalu buat apa dia? Yang kedua, ni masalah tempat kita dengan tempat imam. Yang pertama tadi, tak boleh jarak lebih, tak boleh melebihi imam. Yang kedua, antara imam dan makmum, dan antara makmum dengan makmum, mestilah tidak lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta, hilang pahala jemaah. Makruh. Banyak benda makruh tuan. Macam orang bagi driving school lah. Banyak benda makruh. Silap sikit potong markah. Silap sikit potong markah. Sembahyang jemaah macam tu juga. Sembahyang jemaah, jarak imam dengan makmum, makmum dengan makmum jangan lebih 3 hasta. 3 hasta ni macam mana ni? 3 ni. 1, 2, dia 1 hasta. Macam kita buat ni betul lah. Situ. 1 meter lebih kurang. Lebih kurang 1 meter. Kalau imam tu, ni yang kadang-kadang terjadi. Bukan kat masjid lah. Kadang-kadang tak sengaja. Kadang-kadang imam ni kita nak bagi dia nampak hebat lah. Taruh kapet,
kita kedepankan sikit kan. Hati-hati kadang-kadang bila meletakkan sejadah imam. Kadang sejadah makmum sih, sejadah imam tu dia ke depan tu. Kan? Sehingga jarak antara imam kepada makmum dah 10 hasta. Apa jadi tuan-tuan? Seluruh jemaah tidak mendapat pahala jemaah. Sebab sudah lebih 3 hasta. Boleh faham yang ni contoh ni 2 kapek ni. Cuba angkat ni. Tarik. Ni 3 hasta. Kalau dia tarik depan lagi, contoh ni contoh. Kadang-kadang tak perasan. Ni sangat penting imam Bilal setiap surau masjid cek. Jangan jarak antara imam dengan barisan saf pertama melebihi 3 hasta. Ustaz nak ukur macam mana Ustaz? Tak payahlah bawa tip. Pergi bawa tip nak ukur tak payah. Tangan ni 1, 2, 3. Lebih kurang panjang sejadah ni. Kalau kita letak satu sejadah, ngam. Kaki imam kat sini, kita kat situ. Okey. Banyak kaki kita dengan kaki imam ni jangan lebih 3 hasta. Kalau dah macam tu pergi, hilang pada jemaah. Ini sangat penting para jemaah sedar. Kemudian jarak saf dengan saf pun tidak boleh lebih 3 hasta, melainkan saf perempuan dengan saf laki-laki. Macam kadang-kadang ni saf laki sini, perempuan tu dia kat belakang sana tu, lebih dekat 10 meter. Apa hukum dia? Harus tidak hilang pahala jemaah. Kerana orang perempuan dia ada hukum lain sikit, walaupun dia berjemaah. Ini masalah tempat berdiri jemaah imam dengan makmum. Yang ketiga, masalah imam, masih masalah saf ni, tempat duduk imam ni, kedudukan ketika masuk saf. Ini banyak sangat saya tengok kesilapan yang berlaku apabila memasuki saf. Ni pun Pak Imam beritahu saya, tak tolonglah Ustaz, beritahu pada jemaah cara masuk saf yang betul. Cara masuk saf yang betul, apabila makmum yang masuk itu, dia bagus kalau saya ada gambar ni baru nampak semua kan. Tapi nama ni tahsinul ibadah. Kalau sembahyang imam seorang, jemaah seorang, macam mana susunan dia? Imam di depan, yang laki-laki sebelah kanan. Berapa jauh? Tak boleh jauh, kena dekat, betul sebelah kanan. Kemudian apabila datang makmum yang kedua, laki-laki juga, di mana dia berdiri? Di mana berdiri? Sebelah kiri. Apakah praktikal yang dibuat oleh kebanyakan orang? Dia berdiri kat belakang imam. Faham tak, Wan? Bila saya nak buat contoh susah ni. Ni imam. Kalau datang satu orang, sini satu. Yang sini kanan. Yang kedua macam kiri. Banyak kita buat, ini makmum pertama, makmum kedua kat belakang ni. Apabila ini berlaku, maka jadilah 2 saf. Hukumnya macam mana? Hilang pada jemaah. Masuk tak betul. Makruh. Masuk yang betul, di sini makmum pertama, di sini makmum yang kedua. Lepas tu sama-sama bergerak ke belakang 2 langkah macam askar. Barulah dapat 27 pahala. Ini sangat strict. Kadang ada hadis Nabi SAW, sedang Nabi solat, tiba-tiba seorang sahabat ni masuk belah kiri. Nabi pegang tangan dia, tarik, pergi pindah sebelah kanan. Dipindah, tahwiluhu. Sekali lagi pula, sahabat-sahabat Nabi ni, seorang sini, seorang sini. Rasulullah tarik tangan, tolak ke belakang, suruh dia orang ni jadi sampai tahap macam tu. Nak beritahu kata penting cara masuk saf. Ini juga pengajian yang jarang disentuh di Masjid Surau, padahal inilah ilmu yang paling penting diutamakan, cara masuk saf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang datang tu 2 orang laki-laki, macam mana nak masuk? Straight terus macam ni. Masuk yang ketiga, kanan. Keempat, kiri. Kelima, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Macam askar. Ini fadilat, nak dapat fadilat berjemaah yang betul. Yang kedua, seorang imam lelaki, seorang makmum perempuan. Macam mana nak masuk? Ni banyak saya tengok dalam drama-drama, selalu salah. Ni imam lelaki, hak perempuan belah kanan pula dah. Salah ni yang perempuan. Ini imam lelaki, orang perempuan seorang, terus kat belakang dia.
Macam ni. Ustaz, kalau makmum dia seorang lelaki, seorang perempuan, macam mana? Macam ni. Ni imam, makmum lelaki kat sini, makmum perempuan nak berdiri kat mana? Belakang imam ke belakang lelaki ni? Belakang lelaki-lelaki ni. Imam, makmum perempuan, makmum lelaki, makmum perempuan mana? Belakang lelaki-lelaki ni. Straight macam ni. Ustaz, kalau imamnya lelaki-lelaki, makmumnya seorang lelaki-lelaki, dan lepas tu ada dua orang makmum perempuan, diri macam ni, belakang imam macam ni. Lepas tu campur. Ini kaedah masuk yang sebenar. Realiti masyarakat, apa berlaku? Ni imam, ni sab pertama, datang orang, dia buat macam mana? Dia masuk belaki ujung sana. Kadang-kadang ini imam, sab pertama, sab kedua, dia masuk belah hujung, belah kanan ni. Apa hukum dia ni? Makruh, tak dapat pahala jemaah. Ada yang masuk kat sini, ada masuk kat sini. Yang betul dia sentiasa ni imam, kalau dia seorang di kanan, kalau ada orang kiri kanan. Sab ketiga, sab keempat, sab kelima, sampailah yang ke belakang. Ini aturan masuk saf yang betul. Sekiranya dia sampai-sampai sab pertama dah penuh, dia seorang, apa dia nak buat? Dia kena takbir, Allahu Akbar, angkat tangan sentuh bahu orang belah depan, supaya dia ke belakang untuk menjadikan saf. Pada saf dia sekurang-kurangnya 2 orang, dia kena tarik belakang seorang. Sentuhlah, jangan sentuh dulu baru kita takbir, mengganggu orang solat. Jadi ya, tengah-tengah. Kalau seorang kanan lah, lepas tu dia sentuh orang ni yang belah kiri lah, ke belakang. Kalau belakang imam lah, kita sentuh belah kanan, so dia ke belakang, orang kanan ke belakang, supaya dia jadi macam ni lah, ke belakang. Yang sebelah, sentuh yang sebelah kanan dia. Kemudian sekiranya saf itu kosong, datang budak-budak datang, tengok ada kosong, nak buat macam mana? Kadang-kadang apa kita buat? Kita suruh budak-budak dia saf belakang tak? Kalau ikut aturan fiqah, walaupun dia kanak-kanak, belum baligh lagi, hendaklah disuruh diisi tempat kosong. Ustaz, dia tak sunat Ustaz, putus saf. Ini stigma orang kita. Tak sunat putus saf. Tak ada tu. Tak betul tu. Tak ada kitab yang kata orang tak sunat saf putus. Dia saf ni pada uruf. Kalau kita semayang-semayang tengah-tengah ada tiang macam ni, tiang tengah, kita terpaksa semayang sebelah tiang, adakah nama putus saf? Tak nama putus saf. Tak nama putus saf. Putus saf ni kalau kita jarak lebih, tak rapat, itu pun nama putus saf. Kalau tidak, kalau ada barang, ada orang, tak nama putus saf. Baik, itu masalah semayang, cara masuk saf. Ada soalan nanti boleh tanya. Kemudian kita pergi yang ke berapa dah ni? Yang ketiga. Takbiratul ihram makmum mestilah kemudian daripada takbiratul ihram imam sekaliannya. Maksudnya imam Allahu Akbar, barulah makmum boleh Allahu Akbar. Kalau imam tu Allah, kita pun Allah, makruh. Serentak dengan imam, makruh. Dulu pada imam batal sembahyang. Imam pun dia dah takbir tu. Ni yang ketiga. Yang keempat, mengetahui berpindah imam daripada satu rukun kepada satu rukun dengan cara melihat pergerakan imam, atau mendengar atau melihat pergerakan sebahagian saf di depan, atau dengan cara mendengar takbir imam atau takbir mubaligh yang dipercayai. Titik. Ketiga, kita mesti tahu pergerakan imam tu. Macam sembahyang tarawih kita dengar Allahu Akbar, kita tengok. Tak nampak tapi dengar. Ataupun kita nampak orang depan kita bergerak, sah sembahyang jemaah. Masalah berlaku jika makmum tak nampak pergerakan imam atau saf depan, tidak mendengar suara imam atau mubaligh, maka tak sah ikut imam. Contoh macam mana? Orang perempuan sembahyang belakang tirai, tutup semua. Okeylah dengar mic rosak. Mic rosak pula, kelang kabut kat belakang tu. Tak dengar, imam dah pindah ke tak belah ni? Tak dengar langsung, putus.
Apa orang perempuan nak kena buat kat belakang tu makcik-makcik? Apa nak buat? Niat mufaraqah semayang sendiri. Ataupun tengah-tengah semayang tarawih tiba-tiba pum padam, tak nampak gelap. Tak nampak apa. Suara pun tak dengar. Mufaraqah. Melainkan imam tu ambil inisiatif, dia kuatkan suara dia. Allahu Akbar. Sah. Walaupun tak nampak. Makmum mestilah tahu setiap kali imam berpindah rukun. Yang kelima, muafakat makmum dengan imam pada segala sunat yang keji menyalahinya. Yang ini tak elok dipandang mata kerana terlalu zahir makmum tak ikut imam. Yang kelima, muafakat makmum dengan imam kepada segala sunat. Sunat yang mana? Sunat yang keji, yakni tak elok dipandang pada mata kerana zahir tak ikut imam. Contoh di mana? Contoh imam turun untuk sujud sajadah, makmum tak ikut. Apa hukum dia? Batal. Ustaz, sunat je tu, bukan wajib pun. Tapi nampak kita tak ikut imam. Imam dah sujud, kita biar je. Apa hukum ni? Batal semayang sebab tidak mengikut pada sunat yang keji kalau tak ikut pada pandangan mata. Yang kedua, imam duduk tahiyat awal, makmum tak duduk sebab terlupa atau tak sengaja. Bila dia teringat, dia hendaklah segera duduk bersama imam jika imam masih duduk. Jika dia tidak turun duduk bersama imam, batal semayang makmum tersebut kerana salah yang keji. Imam duduk tahiyat awal, kita terlupa, Allahu Akbar, cepat-cepat kita nampak imam duduk, turun balik. Tak turun, batal semayang sebab nampak tak serupa dengan imam. Yang kedua, jika sengaja tak ikut duduk tasyahud bersama imam, sunat dia kembali duduk bersama imam. Kalau sengaja, sunat je patah balik. Kalau tak sengaja, wajib patah balik. Mas'alatun, jika imam pula meninggalkan tasyahud awal tetapi dia sempat duduk istirahah sebelum bangkit berdiri, harus makmum terus membaca tasyahud awal. Kadang-kadang imam pun terlupa, dia duduk sekejap, dia bangun, duduk istirahah. Kita baca tasyahud awal. Apa hukum dia? Harus. Kenapa? Sama-sama ada duduk. Imam istirahah, kita duduk tasyahud awal, tak batal semayang. Tetapi jika imam tidak duduk istirahah, duduk sekejap tu, dia terus bangkit je, makmum pula duduk tahiyat awal, barulah batal solat makmum tersebut kerana menyalahi yang keji. Ini yang kelima. Yang keenam, dia ada 14 ni, nak habis. Tidak menyalahi imam dengan 2 rukun fi'li. Yang keenam, makmum tidak boleh mendahului imam 2 rukun fi'li. Macam tu? Yakni jika makmum mendahului imam 2 rukun fi'li yang sempurna, batal solat makmum. Contoh macam mana? Imam baca Fatihah, makmum dah rokok, lepas tu iktidal, dah 2 dah. Lepas tu dia turun untuk sujud, imam terkonting-konting kat belakang tu. Apa hukumnya? Batal semayang imam makmum tersebut. Jika mendahului imam 1 rukun fi'li dengan sengaja, hukumnya haram tapi tak batal solat. Kalau mendahului imam tak sengaja, macam mana? Tak sengaja, dia tertuduh, wajib dia patah balik. Imam dah tengah rokok lagi. Sunat, bukan wajib, sunat dia patah balik ikut imam. Kalau sempat. Kalau dia sengaja, harus dia patah balik. Yang kedua, tertinggal daripada imam 2 rukun fi'li dengan tidak uzur. Tadi tercepat, ini terlambat daripada imam 2 rukun fi'li tapi tak ada uzur, sedangkan dia seorang muafiq. Sedangkan imamnya sudah mula hendak turun kepada sujud, makmum masih membaca Fatihah, maka jika makmum tidak niat mufaraqah, batal solatnya. Tak faham ni? Kita tak ada uzur apa pun, kita muafiq, bukan masbuk. Allahu Akbar,
Baca Fatihah slow. Imam dah rokok, kita masih baca lagi. Imam dah i'tidal, kita masih baca lagi. Imam turun sujud je, kalau kita tak mufarakah, batal sembahyang kita. Ini hukum orang muafiq yang tak uzur 3 rukun panjang. Ya, kalau tertinggal 1 rukun, hukumnya makruh, lambat. Imam dah rokok, masih baca Fatihah lagi. Imam dah naik, baru nak rokok. Makruh, tak batal sembahyang. Yang ketujuh, tidak tertinggal daripada mengikut imam lebih 3 rukun panjang jikalau makmum itu uzur dalam membaca Fatihah, seperti orang yang lambat bacaan, bukan sebab was-was, atau imam terlalu cepat bacaannya. Ni saya nak terangkan sikit sebab banyak berlaku masa tarawih. Kadang-kadang dalam solat tarawih ni berlaku masalah sang imam membaca terlalu laju. Macam mana kita nak buat? Kita sebagai makmum, kita tengok, kalau kita belakang imam tu, kita nak tunggu imam baca surah, dia pun amin, tiba-tiba dia baca qul Allah senapas je, bismillahirrahmanirrahim, lat dah rukuk dah. Maaf, 3 rukun panjang. Maknanya imam dah rokok, kita tak rokok lagi. Imam i'tidal, berapa dah? 1. Ni pendek. Sujud 2. Duduk tak kira, sujud balik 3. Bila imam tu berdiri balik, sampai dah tegak kita masih tak habis Fatihah, maka kita hilang rakaat, ikut terus imam tu, dan ditambah rakaat sesudah imam memberi salam. Ini yang ketujuh. Kalau was-was tidak dimaafkan, melainkan was-was tu dah teruk sangat sampai orang panggil dia mat was-was, melekat was-was dia, tak boleh nak cepat. Memang macam itulah sampai dah tua macam tu. Maka maaf 3 rukun panjang. Kalau tidak, tak maaf. Yang ke-8, dah 7 dan ke-8, semayang imam sah mengikut iktikad makmum, bukan iktikad imam. Misalnya imam mazhab Hanafi, makmum mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tak batal. Kita nampak dia garu pula dah, Allah pula dah. Kalau ikut kita batal loh, ikut dia tak batal. Maka tak sah kita ikut dia, sebab dia dah membuat perkara membatalkan mengikut mazhab kita. Ustaz, kalau dia tak baca bismillah je Ustaz. Kalau dia tak baca bismillah, kalau mazhab Syafi'i tak sah Fatihah, mazhab lain sah. Maka ditelik. Kalau dia tu imam yang dilantik, tentulah dia tahu Malaysia ni semua Syafi'i. Maka kita sangka baik dia ada baca bismillah secara sir. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tak dengar, tapi ada senyap-senyap. Adalah tu. Jangan tanya. Sah kita ikut, kita sangka baik saja macam kita kat Mekah tu kan. Kita ikut je sebab kita tengok dia ada sekejap diam tu. Kita sangka dia memang buat perkara membaca bismillah walaupun sir. Ini yang ke-8. Yang ke-9, tidak mengikut imam yang wajib qada solatnya. Tak sah ikut imam yang imam tu wajib mengqada solatnya. Contohnya imam yang jarinya berbalut plaster sebab terluka, maka imam tersebut tidak dapat sempurnakan wuduk ataupun tayamum, ataupun dia bawa keluar hospital, melekat plaster kat tangan dia lagi, ataupun entah benda, air tak sampai. Jadi orang macam ni dia sembahyang hormat waktu sebab air tak sampai, tayamum pun tak sampai. Kata tangan ni anggota tayamum. Kita ikut dia jadi imam, sembahyang kita tak sah, sembahyang dia sah. Sebab sembahyang itu perlu dia qada lagi. Ini yang ke-9. Ni kalau tak faham boleh tanya. Yang ke-10, jadi 14 semua. Imam tersebut tidak jadi makmum kepada imam yang lain. Kita tak tahu, tak perasan kata dia ni tengah jadi makmum. Allahu Akbar, kita nak jadi imam. Tiba-tiba dia ikut imam kat depan. Allah, sembahyang kita ni batal. Seorang tak boleh bersifat dengan dua sifat. Dia imam, dia makmum, tak boleh. Yang ke-11, imam tersebut tidak kurang martabat daripada makmum. Apa maksud tu? Imam tidak kurang martabat daripada makmum. Maksud dia apa?
lelaki lebih tinggi martabat daripada perempuan. Perempuan kurang martabat daripada lelaki. Jadi kalau perempuan jadi imam, makmum lelaki tak sah. Ataupun lelaki imam, khunsa imam, perempuan jadi makmum, sah. Khunsa ni 2 kemaluan. Manusia ni 3, lelaki, khunsa ni bukan pondan, dia 2 kemaluan. Pondan tu tiruan, ni yang asli ni, pondan asli. 2 tu kemaluan itu. Yang ketiga perempuan. Jadi 3 ni kalau susun saf, yang pertama lelaki, yang kedua khunsa, ketiga perempuan. Kanak-kanak kat mana kanak-kanak? Kanak-kanak depan khunsa, sebab dia laki-laki walaupun dia kanak-kanak. Sekiranya khunsa jadi imam, perempuan sah ikut, laki-laki tak sah, sebab khunsa martabat tinggi pada perempuan. Kalau laki-laki jadi imam, semua orang boleh ikut. Kalau perempuan jadi imam, laki-laki tak boleh ikut. Ni bagi orang perempuan. Kadang-kadang mak-mak ni dia nak latih anak dia sembahyang. Anak dia laki-laki umur 4 tahun. Mak ni niat jadi imam, yang anak laki ni ikut jadi makmum. Boleh tak boleh? Dijawab tak sah sembahyang. Si budak tu memang tak salah, dia kecil lagi. Yang mak ni jadi tak sah, sebab dia niat jadi imam kepada budak yang tak sah jadi makmum. Habis macam mana? Suruh dia ikut tapi jangan niat jadi imam. Kita sembahyang je. Jangan mak tadi niat jadi imam pada anak lelaki yang kurang anak lelaki, sebab dia martabat dia lebih tinggi pada mak tadi tu. Yang ke-11, yang ke-12, imam tersebut tidak boleh seorang ummi, yakni tak sempurna baca Fatihah kerana tak dapat sebut makhraj huruf sehingga berubah makna ayat Fatihah. Yang ke-12, tidak boleh imam itu seorang ummi. Ummi mana bacaan Fatihah dia tak sempurna. Tak boleh nak sebut huruf tertentu. Khairil maghdubi alaihim, orang ghairil, atau siratal ladzina an'amta alaihim. Macam mana jadi imam ni? Kita sebut betul, dia sebut tak betul. Maka tak sah kita berimamkan imam yang bacaannya telo. Walaupun dia dah belajar dah, sungguh-sungguh dia belajar, tak boleh nak ubah juga. Maka imam ni untuk sembahyang dia je sah. Yang boleh jadi makmum dia yang telo macam dia juga. Dan telo tu mestilah tempat yang sama. Contoh, imam tak boleh sebut rin, makmum yang seorang ni pun tak boleh sebut rin. Sama mazhab tak boleh sebut rin, sah jadi makmum. Imam tak boleh sebut rin, disebut kha. Makmum tak boleh sebut sin, disebut sad. Ihdinas sirata, sad jadi sin jadi sad misalnya. Kita tak nak sebut. Disebabkan kelemahan masing-masing lain tempat, A tak boleh jadi imam bagi B, B tak boleh jadi imam pada A. Ini qaul muktamad. Ustaz, saya ada masalah. Imam tempat saya, dia menjadi imam sembahyang Jumaat. Kalau saya tak ikut dia, saya tak boleh nak sembahyang Jumaat. Macam mana tu Ustaz? Cari masjid lain. Ustaz, masjid lain jauh, ni yang ada. Cari masjid lain, masjid dekat. Ada Ustaz, tapi lagi teruk daripada ni Ustaz. Langsung tak betul. Macam mana nak buat? Kalau dah sampai keadaan yang macam tu, bolehlah kita ikut qaul dhaif. Qaul dhaif. Apa qaul dhaif kata? Imam dan makmum Fatihah masing-masing. Qaul dhaif. Buat beramal lah, untuk fatwa tak boleh. Maknanya kalau imam tu memang tak disebut, tapi dia jadi imam, dia seorang yang pandai. Kita ni taklah pandai, tapi bacaan Fatihah kita okey dia. Maka kita peganglah pada qaul yang kedua, yang menyatakan walaupun imam itu seorang ummi, dengan syarat dia dah cuba nak betul tapi tak boleh betul, maka sah kita berimamkan dia dengan kita berpegang qaul yang kedua, bacaan imam dan makmum tidak ada kena-mengena. Itu qaul yang kedua, untuk beramal lah, untuk sahkan sembahyang Jumaat kita. Kalau sembahyang biasa, carilah imam lain. Yang ke-13, kemudian saya nak tegur sikit lah. Maksud imam ummi ni bukan
tajwid dia tak betul. Kalau tajwid dia tak betul atau makhraj dia tak betul tapi masih tak berubah makna, kita panggil bacaan tidak fasih tapi sah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Ini kita panggil lahan soghir, salah kecil. Salah kecil ni tak batal bacaan Fatihah dia, boleh ikut. Jangan kita mufaraqah, masih boleh ikut lagi. Yang tak boleh ni kalau terubah huruf, terubah makna. Yang ke-13, dua lagi. Aturan solat mesti sama, maka tak sah solat subuh di belakang orang solat gerhana yang dikerjakan 2 kali rokok, atau imam solat mayat kita sembahyang zuhur. Aturan tak sama, tak sah. Mesti aturan yang sama. Adapun sembahyang yang berlainan niat, imam berlainan niat ni macam mana? Berlainan niat ni misalnya imam sembahyang qada, kita sembahyang tunai. Berlainan niat. Imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Dan kadang-kadang imam orang tu sembahyang sunat, kita niat aja. Sah tak sembahyang itu tu? Berimam orang sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Ataupun imam sembahyang sunat tarawih, kita sembahyang qada. Apa hukum dia? Hukum dia sah, tidak makruh, khilaful aula. Khilaful aula. Apa dia khilaful aula? Menyalahi keutamaan, harus. Tak makruh. Pahala tak ada, jemaah tak ada. Tak dapat pada jemaah tu, tapi sah, tak makruh. Termasuk mengerjakan sembahyang sunat berjemaah, sedangkan sembahyang sunat tu tak berjemaah, tak disyariatkan jemaah. Tahajud berjemaah, tasbih berjemaah, memang tak ada hukum. Rasulullah tak buat berjemaah tu. Habis kalau kita buat juga, hukum dia apa? Khilaful aula. Khilaful aula bukan makruh. Khilaful aula tak makruh. Kalau buat juga, tengok sebab apa buat. Ustaz, kita semayang ramai-ramai ni, Ustaz semayang sunat tasbih. Kalau tak jemaah, malas nak buat. Kalau dah berjemaah, rajin dah sikit. Apa hukum dia? Harus. Tapi khilaful aula. Selalu kita buat semayang bulan Ramadan, semayang tarawih berjemaah. Okey, itu memang dapat pahala lah. Semayang tahajud berjemaah, witir berjemaah. Witir macam jemaah lah bulan Ramadan, semayang tahajud. Lepas tu semayang sunat taubat berjemaah. Apa hukum dia? Khilaful aula. Khilaful aula. Boleh tak? Boleh, tak masalah. Sebab nak mengajar orang rajin berjemaah, rajin solat. Dah pandai solat, dah rajin, solat sendiri lah. Tasbih berjemaah ramai-ramai tiap-tiap bulan Ramadan. Apa hukum dia? Khilaful aula. Kalau kita rajin semayang seorang, kalau tak rajin semayang ramai-ramai, harus hukum dia, tak ada masalah. Kemudian ni dah nombor berapa ni? Nombor 13 kan? 13. Serupa tadi qada kepada tunai, tunai kepada qada, sunat kepada fardu, fardu kepada sunat, semuanya khilaful aula. Tak dapat pahala jemaah, tetapi tidaklah sampai tahap semayang itu makruh ataupun haram. Harus, cuma khilaful aula. Yang terakhir, imam dan makmum mestilah bersatu tempat. Imam dan makmum mestilah satu tempat. Ini terbahagi pada 4. Yang pertama, imam dengan makmum dalam masjid. Yang kedua, imam dengan makmum bukan dalam masjid. Sama ada di surau, sama ada di rumah, atau di padang. Ini nombor 2. Imam dengan makmum dua-dua bukan dalam masjid. Yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Yang keempat, imam luar masjid, makmum dalam masjid. Ini jarang berlaku dah ni. Jarang berlaku. Nombor 4. Nombor 3 ni ada. Jadi setiap satu ni hukum dia lain-lain. Kata panjang cerita jemaah ni. Ini saya dah ringkas habis dah ni. Yang terakhir ni, buat sembahyang jemaah, syarat yang terakhir. Bersatu tempat imam dengan makmum dalam mazhab Syafi'i mesti satu tempat. Mazhab lain tak apa. Sebab tu kalau pergi Mekah, ada kawan-kawan, Ustaz saya pergi umrah, ada satu bangunan ni tempat khas, kita boleh sembahyang jemaah kat atas, makmum kat bawah, imam kat bawah, tengok TV je Ustaz.
Sah dalam mazhab lain, tak sah dalam mazhab Syafi'i sebab tak setempat. Nampak ustaz, dia bergerak ke bawah, dia rokok, nampak tapi tak setempat. Ini masalah moden, masalah hadithah, masalah baru yang berlaku sekarang ni. Mentang-mentang berlaku di Mekah, kita pun sah semua. Baik, mengaji dulu, tak sah. Mesti dalam satu tempat. Setempat macam ni, setempat. Jadi yang pertama, imam dengan makmum dalam masjid, tidak ada masalah. Di atas ke, di bawah ke, di kiri, di kanan ke, belakang tirai ke, belakang, tak ada masalah. Selagi di dalam masjid, tidak ada masalah. Yang kedua, yang timbul masalah bila imam dengan makmum dalam masjid, ada yang semayang di luar masjid. Ini ada masalah. Apa masalah dia? Yang pertama, syarat bila makmum di luar masjid, imam dalam masjid. Yang ni yang surah 3 kan. Maka hendaklah makmum tersebut boleh syarat pertama, mesti ada ruang terbuka sekira-kira makmum boleh berjalan terus sampai pada imam. Contoh, ini masjid ni besar ni, ada makmum sembahyang kat luar, sembahyang Jumaat kat sana, kadang-kadang kat tepi sana, kadang-kadang kat tepi sana. Tambah-tambah bila SOP kita ketat sikit, jadi ada jemaah terpaksa nak sembahyang juga, dia sembahyang pula kat luar, saya tengok kan. Tak apalah, baguslah dia semangat nak sembahyang. Sekiranya pintu ni ditutup, terhalanglah makmum untuk masuk ke dalam. Walaupun dia nampak pergerakan makmum di dalam, sembahyang dia tak sah sebab dia tak boleh nak, dia dihukum tidak bersatu tempat dengan imam. Boleh faham? Contoh dia ni, ni tak apalah, ni semua kira masjid. Ada orang sembahyang kat luar sana tu, pintu ni tutup semua ni, ada orang sembahyang luar tu, dia terhalang nak masuk, batal sembahyang yang kat luar tu, batal. Dia kena buka pintu ni, tembus, baru sah. Ataupun pintu kat tengah, dia sembahyang kat depan ni, yang depan ni semua tak sah sembahyang, yang kat luar dia kena daripada pintu ke belakang, ramai tu. Ataupun dia datang masjid, tiba-tiba masjid kena kunci pagar, orang dah cukup, minta maaf, sembahyang kat luar, kunci pagar, kita sembahyang lah, semangat nak sembahyang Jumaat, kita sembahyang kat luar pagar tu. Ni macam mana hukum ni? Ni saya kata tadi, ini masuk kategori imam dalam masjid, makmum di luar pagar masjid. Sekiranya pagar itu ditutup, maka dinamakan tak setempat. Dalam mazhab Syafi'i tak sah, batal sembahyang itu. Lebih baik balik rumah, sembahyang kat rumah lah. Saya kesian tengok kadang-kadang datang masjid tu, masa kita mula-mula SOP tu, ramai yang sembahyang di luar pagar masjid. Batal sembahyang itu, tak sah, tak sah. Lebih baik balik, tunggu habis Jumaat, sembahyanglah Zuhur. Buat juga kena qada sembahyang tu, sebab solat kita ni dihukum tidak sah kerana tidak setempat.
mastata'tum, apa yang ku perintahkan kau kena buat sedaya upayamu, sedaya upaya. Ya. Sebab tu dalam hadis menyebut kalau satu orang tak boleh berdiri, musyaqqah dia nak berdiri, maka harus dia sembahyang duduk, sembahyang fardu. Oh, duduk pun tak larat dah, maka harus dia menyiring pun tak sanggup, maka haruslah dia berbaring, sembahyang berbaring. Jadi ada beberapa step tu. Diri satu, duduk dua, duduk pun tak mampu, ngiring pun tak mampu, berbaring. Ada 4 langkah ni. Cuma zaman sekarang ni tambah satu doa lagi, duduk atas kursi. Ni nak terang betul-betul ni, ya. Baik. Macam mana dobit ataupun bila masa nak buat? Tak ada dobit. Maknanya tak ada satu perintah khas bila nak duduk, bila nak baring. Yang sakit yang tahu. Lepas tu kita tak boleh hukum orang tu. Maksudnya orang sakit itulah yang tahu betapa banyak sakit dia tu. Kalau dia elok, dia berjalan, pergi kedai, pergi makan, naik motor, sampai-sampai masuk masjid, sakit, kena duduk atas kursi. Tadi kan main, kau pun jalan sana sini, tiba-tiba kau duduk pula dah. Ni kacau lah ni. Apa? Dah kalau dia berkursi roda, kaki bongkak, dah tak boleh diri lama, memanglah kena duduk. Janganlah kita marah pula. Pada pandai duduk, tak boleh lah. Jadi kita tengok, jadi macam mana nak tahu ni? Siapa yang tahu sakit ni? Orang yang sakit itulah yang tahu. Tepuk kaki, tanya sakit. Orang lain tak tahu sakit banyak mana. Jadi kembali pada hukum asal, selagi boleh berdiri, kena berdiri. Ustaz, masalah saya ni kalau tunduk sikit, poning Ustaz. Tak boleh tunduk. Kalau diri lama-lama, lagi poning. Maka dijawab oleh ulama fiqh, yang dikatakan wajib berdiri ni selagi boleh khusyuk berdiri. Bila sudah inzal al-khusyu'u, dobit dia bila hilang khusyuk, berdiri tak khusyuk, duduk khusyuk, harus sembahyang duduk. Saya ulang balik, dobit yang kata boleh sembahyang duduk ni, bila sekiranya kalau berdiri sakit dah, tak khusyuk, kita sakit dah, hilang khusyuk, haruslah kita duduk. Takat domam sikit-sikit tak boleh duduk dah. Sakit sikit-sikit, kalau aku beri, cuba paksa diri juga, hilang khusyuk, tak boleh, tumpu pada sakit. Ketika tu haruslah duduk. Duduk tu pula macam mana duduk ni? Duduk ni tengok pula. Okey, kalau kita duduk boleh sujud tak? Sujud boleh Ustaz, tapi nak berdiri tak boleh. Wajib kita sujud. Bila wajib sujud, tengok duduk atas kursi ke duduk kat bawah. Tengok lagi. Kalau duduk atas kursi boleh sujud tak? Tak boleh. Duduk bawah pun tak boleh Ustaz. Saya kalau dah duduk apa pun tak boleh. Kalau duduk atas kursi tu tahan sikit, duduk atas kursi. Dia tak ada dobit, dia tak ada satu dobit, mesti macam ni. Tepuk kaki, tanya kesihatan. Tak ada orang boleh jawab. Tengok sini-sini. Duduk macam ni. Kalau duduk ke bawah, tak boleh. Nak duduk bawah tak boleh, sakit. Duduk sampai tahap ni boleh Ustaz. Maka bolehlah dia duduk, sembahyang duduk. Kenapa? Kerana sujud ni kepala mesti di bawah daripada parah punggung. Bila punggung tu, kepala di atas, punggung di bawah, tak nama sujud. Melainkan memang dia tak boleh. Kalau dah tak boleh, barulah dia sembahyang duduk di atas kursi, duduk atas katil, sah. Ketika itu bila dia nak sujud, hendaklah kepalanya lebih sikit daripada sujud. Bila dia rokok, kepala dia lebih kurang kat lutut. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Bila nak sujud, kepala dia lebih daripada masa dia turun rokok dia. Allah, dia kena lebihkan sikit. Lepas tu dia duduk balik, tu dia turun balik. Ini cara orang sembahyang duduk. Yang kedua, orang sembahyang atas kursi ni, dia tidak boleh terus duduk atas kursi. Tak boleh. Sebab dia masih mampu berdiri. Maka dia naklah takbir. Bila dia nak sembahyang tu, bila dia nak solat, tu, dia kena diri dulu. Ini kursi. Dia kena berdiri dulu, takbir, Allahu Akbar. Selagi dia tahan, dia kena berdiri. Sekira-kira dia rasa, tak larat dah ni, kalau aku berdiri lagi nak pingsan tu. Ketika tu dia duduk. Lepas tu dia solat.
Masuk rakaat kedua, dia tengok diri dia. Asal logo sikit ni, dah berdiri ni. Dia kena berdiri pula. Tiba-tiba imam baca panjang, surah Baqarah pula dah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Yasin. Panjang. Ada pun dia terketar letup dah. Macam ni dah. Macam ni dah pula. Duduk balik. Dah tak larat. Rokok boleh tak? Rasa kalau rokok larat ni, bangun rokok. Oh tak boleh. Tak boleh rokok nak waktu duduk. Sujud. Rasa-rasa boleh sujud. Turun sujud. Turun sujud. Oh tak boleh. Tak boleh sujud dah ke atas ni. Dia tengok masing-masing. Lepas tu kena belajar. Supaya duduk. Supaya orang sakit kena belajar. Maksudnya kena faham. Faham apa? Banyak mana kita sakit. Sakit sangat. Sakit sikit. Masing-masing dah tahu dengan Allah Ta'ala. Mana yang tak dihukum. Tak ada kita tegur orang. Kita kau ada sikit-sikit tak tahu. Dia yang tahu. Jangan tegur. Yang penting dia tahu. Cuma mata kita boleh tengok lah. Kedai naik motor. Wah. Jalan. Wah. Masuk masjid. Alah. Tadi okey. Macam. Entahlah Ustaz. Dia masuk tiba-tiba sakit. Tak boleh cakap apa dah tu. Ada jin dah kot. Jadi jangan meringan-ringankan hukum. Jangan meringan-ringankan hukum. Kalau boleh berdiri depan Allah. Tak boleh baru duduk. Tu cara dia. Tanya diri. Kadang Ustaz sampai duduk ni dia sensitif sikit. Panjang sangat bahas. Sebenarnya tak ada panjang pun. Dia kembali pada hadis lagi, ma amartukum fa'tu bihi mastata'tu. Apa yang kau diperintahkan, kerjakanlah semampumu. Semampumu ni macam mana nak tahu? Siapa tahu? Larat tak larat? Orang yang sembahyang tu yang tahu. Ini cara dia. Yang kedua, okey. Sekarang ni ini ada kursi tak? Minta tolong kursi ni, satu kursi. Saya nak ajar cara duduk di saf menggunakan kerusi. Ini penting saya dah kaji tengok. Saf kalau sama-sama berdiri maknanya kena sama tumit. Tumit kena sama. Kalau seandainya kaki dia sakit, dia pakai crouch, apa tu? Pakai ni. Maka yang sama saf tu bukan tumit lagi. Dia berdiri, dia bergantung pada kayu. Kayu tu kena sama dengan tumit orang sebelah. Okey? Kalau dia duduk di bawah, punggungnya kena sama dengan tumit orang sebelah kiri kanan. Punggung ni jadi tumit. Hendaklah sama dengan saf orang yang duduk di kiri dan kanan. Kalau dia semayang duduk di bawah. Kalau dia semayang di atas kerusi, cuba jawab. Apa yang nak sama? Apa yang nak sama? Tumit ke, punggung ke, kaki kerusi? Saya ulang balik. Kalau semayang berdiri, tumit kena sama. Sebab kita berdiri macam ni. Kalau semayang duduk di bawah, punggung belakang kita kena selari dengan tumit orang sebelah. Kalau kita semayang atas kerusi, atas kayu kita kena sama dengan orang sebelah. Kalau kita semayang atas kursi, tumit sama. Ini yang banyak buat ni. Dia buat macam ni. Lepas tu tumit kena sama. Itu yang kena semayang kat ujung-ujung tu. Sebab kan ganggu orang belakang. Orang belakang dah tak boleh masuk saf dah. Sebab dia nak sama dengan tumit dia. Yang kedua, B. Disamakan punggung dia. Kalau sama punggung macam ni lah. Isak sebelah, dah macam ni pula dah. Dah orang belakang tak sujud kena punggung apa ni? Kursi. C. Disamakan belakang kaki kursi. Jawapan dia apa tuan-tuan? C. Disamakan kaki ni. Contoh ni sembahyang jemaah, saya sembahyang jemaah. Okey, saya berdiri. Dia berdiri kat mana? Situ jangan berdiri. Jangan macam ni. Macam ni habis lah. Macam ni. Dia kat depan. Uzur tak apa, sembahyang. Sekira-kira bila saya duduk, punggung ni sama dengan sak sebelah. Bila sembahyang macam ni, maka orang yang sembahyang atas kerusi boleh berada di tengah, boleh berada di hujung, boleh berada di depan, sebab dia tak ganggu saf belakang. Jelas? Nampak?
Ini penting. Bilal, imam, tengok cara ni, baru faham cara macam mana nak berdiri ni, nak duduk ni. Kalau macam ni kan tak ganggu. Orang belakang boleh sembahyang dengan selesa, kiri boleh sembahyang dengan selesa, depan boleh sembahyang dengan selesa, sebab dia duduk kat sini. Ni penting. Apalagi hari Jumaat, kita perlu saf kita dah tak ramai, susah nak jaga SOP lagi. Kalau ini kita tak betul, maka kurang orang nak dapat dalam masjid, disebabkan kita tak tahu cara nak susun saf. Ya? Ini sangat penting, mustahak bagi orang yang sakit. Kalau rasa dah mampu pergi dah, tak apa, dah pergi depan sebab ada kursi, jangan tolak belakang pula kat sini kan. Banyak gerakan pula, tak tarik ke depan, tolak belakang, tak payah, biar aja. Biar kursi tu. Ya. Sembahyang tarawih. Okey, katalah sekali sembahyang tarawih ada 10 orang sakit. Ni saya ajar cara macam ni. Senang je duduk. Ya, kalau ramai orang sakit, buat satu saf semua duduk di kursi. Apa tujuan dia? Supaya bila dia orang berdiri semua sama dia. Duduk kan, kursi semua sama. Ini yang dibuat di Syria, di Mesir, dia orang buat satu saf tu kursi kat belakang. Senang. Tapi kalau nak saf ramai-ramai, seorang dia pakai kursi, macam saya sebut tadi lah, boleh berada di mana-mana. Yang penting tumit kaki kepada tempat yang dipakai itu bersamaan dengan tumit orang di sebelah. Wallahu a'lam. Maka itu sajalah kelas penerangan. Kita nak buka soal jawab. Kita ada lebih kurang 20 minit untuk soal jawab. Bagi mereka yang nak bertanya soalan, sila tanya soalan untuk solat berjemaah, insya-Allah. Baik. Beri. 8 soalan. 20 minit. Ada soalan yang kemungkinan di luar tajuk lah. Boleh. Baik, yang pertama Ustaz, terdapat larangan bagi orang yang menunggu solat melakukan perbuatan tasbih al-asabi'. Jadi hikmah di sebalik larangan Ustaz. Melakukan perbuatan Tasbih. Tasydik. Memasukkan jari. Tasbih. Jadi hikmah di sebalik larangan. Kenapa Nabi melarang perbuatan? Dia duduknya tu kan. Itu tu. Itu menyerupai cara duduk iblis. Yang kedua, ada sifat kemalasan cara duduk tu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi tak bagi kita. Nabi ni sensitif, dia tak nak umat dia serupa segala pergerakan iblis. Tak nak ada sama dengan pergerakan ataupun keadaan-keadaan yang dibuat oleh Yahudi, Nasrani. Tak nak. Dia nak umat dia ni umat Muhammad. Jangan serupa Yahudi, Nasrani ataupun iblis. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa makruh cekak pinggang macam ni? Apa sebab cekak pinggang macam makruh? Kerana saya baca dalam kitab, cara iblis ketika dilaknat dan dihalau dari syurga turun ke bumi, dia turun dengan cara macam ni, dengan bercekak pinggang. Jadi makruh bercekak pinggang ni tak nak sama dengan perbuatan iblis ni, takabur. Itu sebab tu. Tapi kalau kita nak duduk, sebab tu ulama-ulama Yaman dia pakai satu tali tu, diikat, diduduk tu, boleh duduk macam tu. Ramai tu, Habib Omar pun semua pakai tu. Itu harus, tak ada masalah. Yang kedua, apa hukum dia kita angkat kaki, duduk pegang tangan macam ni, kaki macam ni? Apa hukum dia tu? Hukum dia makruh juga. Melainkan kalau kita baring, baring tak apalah. Baring tak ada masalah, dah tak serupa. Dia masalah nak keserupaan tu yang dia tak nak. Soalan kedua? Soalan yang kedua, seorang imam dia baca Fatihah, dia wasal tetapi tidak ikut hukum wasal. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sepatutnya milham, tapi dia baca mi'al. Dia tak baca hukum wasal, dia baca mi alhamdulillah. Maka dikatakan orang imam ni bacaannya tidak fasih,
tak fasih. Tapi tak nama tak sah. Tak fasih. Tak fasih ni maknanya tak sempurna lah, tak fasih. Yang fasih je bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, tu fasih. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Macam wasal tapi tak ada nun kecil tu. Apa hukum dia? Salah segi tajwid, dikatakan bacanya tidak fasih, solatnya sah, harus kita ikut. Kalau ada yang lebih fasih, tukar imam tu. Itu cara dia. Tegur tak nak buat kan. Kita sebagai jemaah ni nak yang fasih-fasih lah. Janganlah macam tu. Tapi adakah sampai tahap dia tu tak sah? Tak sah. Cuma afdal dia cari yang lebih fasih bacaannya. Lain? Soalan yang ketiga, seorang wanita solat seorang diri di rumah. Dia kalau boleh dia nak semayang di masjid, tetapi kerana mengingatkan hadis Nabi, Nabi kata wanita afdal di rumah. Tapi masalahnya di rumah dia terpaksa seorang diri. Jadi adakah dia dikira dapat pahala seperti berjemaah? Hadis tu bunyi macam ni. Salatul rajuli fil masjid wa salatul rijal fil masajid wa salatul nisa fi buyutihinna. Semayang laki-laki ni afdal di masjid, semayang orang perempuan ni afdal di rumah-rumah. Tapi ada sambungan. Hadis tu ada sambung lagi. Wala tamna'u nisa'akum an masajid. Apabila isteri-isteri atau anak perempuan ni nak semayang di masjid, maka sebaik-baiknya suami jangan tegah kalau tak mendatangkan fitnah. Jadi sambungan tu, maknanya suami ada hak kau semayang kat rumah, jangan masjid. Mematuhi suami lebih afdal daripada datang kat masjid. Sebab masjid ni, yang kata dia memang fadilat masjid, fadilat tempat bagus ni lah, fadilat dia. Tapi dia ada kait untuk orang perempuan. Dia yang afdal, betul-betul afdal ni untuk orang lelaki. Nak dapatkan fardu kifayah tadi tu, perempuan tak dapat. Lepas tu bagi mereka di rumah tu lebih selamat, supaya mengelakkan fitnah sebagainya. Tapi kalau dia nak pergi juga, dah tua-tua dah, siapa nak kat den kata. Kau tengok den pun tak nak, orang lain kan. Dia nak sembahyang kat masjid, tak ada jaga elok, tak ada apa-apa masalah. Maka ketika itu Rasulullah kata, jangan kau tegah isteri-isterimu daripada masjid-masjid. Bagilah dia peluang. Tapi suami nak tegah boleh, tak ada masalah. Ini mana afdal dia? Kalau suami tak tegah, afdal lah di masjid. Kalau suami tegah, tak bagi, afdal di rumah. Kerana taat pada suami itu lebih utama daripada semayang kat masjid. Orang perempuan semayang kat rumah tu lebih afdal daripada semayang kat masjid. Sebab tu dia tinggal semayang jemaah ni, apa hukum ni? Orang perempuan ni tak makruh. Tak makruh sebab dia tak sunat muakkad seperti mana sunat muakkad orang lelaki semayang. Ada beza. Ya, dia semayang jemaah berpahala, ya, tapi dia tidak dituntut seperti mana orang lelaki-lelaki semayang berjemaah. Tak sama. Lebih afdal dia semayang di rumah. Tapi kalau dia nak dapat pada jemaah, nak dapat sini, suami izinkan, afdal dia datang masjid. Dia ada kait gitu. Dia tak ada jawapan lurus. Dia ada kait. Wallahu a'lam. Lain? Soalan yang keempat, solat berjemaah, imam bertakbiratul ihram, kemudian makmum pun ikut bertakbir. Tiba-tiba imam tu dia bertakbiratul ihram sekali lagi. Mungkin sebab dia rasa takbir yang pertama tadi tak sah tu. Jadi imam makmum yang di belakang tu macam mana Ustaz? Ini soalan biasa ni. Imam dah takbir, makmum Allahu Akbar. Tiba-tiba imam ni, dan tadi niat zuhur ke asar. Maklumlah bulan puasa kan, kadang zuhur dengan asar pun dah tekan kabut dah. Tadi sebenarnya aku niat salah niat asal ni. Imam pun nak niat sebenarnya nak tabir sekali lagi. Kalau imam ni dia cerodik, dia mengaji lah, dia datang pula hari ni mengaji ni, maka dia kena takbir perlahan-lahan, jangan angkat tangan. Jangan bagi makmum tahu. Allahu Akbar. Dia seorang tahu. Sah semayang belakang orang tu. Tak payah kacau, tak payah kecamuk yang makmum dia ni. Kalau dia takbir kuat-kuat, Allahu Akbar balik, Allahu Akbar, makmum, ini semayang raya.
4 kali takbir ni, 2 kali takbir. Macam mana makmum ni? Bila dia nampak imamnya, dia kena takbir sekali lagi. Kerana zahirnya imam tadi telah bertakbir kali kedua ya. Zahirnya bila takbir 2 kali ni dia ada 2. Kalau dia niat takbir, dia niat keluar, dia buat sekali lagi, mana takbir kedua tu takbir masuk semayang. Kalau dia tak niat keluar semayang, dia takbir kali kedua, takbir itu membatalkan semayang dia. Sebab dia batal, sebab takbir kedua tu makna keluar semayang. Orang takbir berkali-kali ni, Allahu Akbar, masuk semayang, Allahu Akbar, keluar semayang, Allahu Akbar, masuk balik, yang ganjil masuk, yang genap keluar. Jadi kita tak tahu imam ni niat yang mana ni. Maka wajib yang makmum ni keluar, batalkan semayang dia. Zahirnya imam ni dah batal semayang. Ini hukum ya. Cuma macam mana sebenar imam ni nak buat sebenar-benarnya kalau dia rasa dia terbatal? Tak perlu dia bagi tahu makmum. Dia hanya perlu takbir balik secara perlahan tanpa pengetahuan makmum. Allahu Akbar, Allah. Tak payah dengar tahu. Dia seorang ni tahu. Maka makmum tak tahu, makmum sah semayang, imam sah semayang. Itu cara yang sebenar. Kalau dia tak tahu, dia takbir kuat-kuat, makmum batal. Sebab imam telah membuat perkara membatalkan semayang. Dia takbir kali kedua, dia kena takbir balik. Pada zahirnya imam ni dah batalkan semayang dia. Wallahu a'lam. Lain soalan? Soalan yang kelima, bolehkah orang yang sakit penat mengqasarkan solatnya? Qasar tak boleh, jamak boleh. Orang semayang sakit macam mana pun dia mesti semayang penuh. Dia tidak boleh qasar, dia hukum lain. Jamak dia ada hukum yang special. Walaupun dua-dua ni rukhsah untuk orang musafir, tapi bagi orang sakit yang dirukhsahkan, dibolehkan ialah jamak, bukan qasar. Melainkan dia musafir baru boleh qasar. Hukum qasar lain, hukum jamak lain. Maka tu kalau dia qasar tak sah. Dia mesti semayang tamam. Cuma tamam dia tadi tu sama ada jamak suri ataupun jamak yang macam saya cakap tadi. Itu saja yang dia boleh buat. Dia tidak boleh semayang qasar. Tidak ada orang sakit dibolehkan semayang qasar. Qasar khas untuk musafir. Jamak ada. Untuk hujan, dia 3 sebab. Kerana hujan, kerana musafir, kerana sakit. Yang sakit ni muqabil as-sah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Lepas tu dia ada khilaf sikit tu. Kalau hujan lebat, ataupun yang kedua musafir, tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Lain soalan? Soalan yang ke-7 dan soalan yang ke-6. Tadi Ustaz kata tahap martabat solat orang sakit tadi, kalau tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, mengiring, kemudian berbaring. Sekiranya berbaring pun tak boleh duduk. Kalau baring tak boleh, kelopak mata. Yang kelima, kelopak mata. Maknanya dia gerakkan kelopak, dia dah koma je, mata dia boleh gerak. Diri terbongkang gitu. Rokok turunkan sikit. Sujud lagi ke bawah. Naik balik pakai kelopak mata. Kelopak mata pun dah tak boleh. Jam terus, tapi akal ada lagi. Mazhab Hanafi gugur wajib semayang. Mazhab Syafi'i masih wajib semayang. Nak semayang macam mana Ustaz? Dibayangkan gerakan solat tu. Wudukkan dia, ada solat, okey. Dia nampak aku tengah berdiri ni, baca Fatihah ni, nampak baca dia. Aku tengah rokok sana ni, subhanallah. Dia bayangkan dalam akal dia tu. Syafi'i punya strict, selagi akal ada kena semayang. Hanafi diikut hadis. Hadis kata sampai baring je. Tak ada, last kali kelopak mata je. Kalau ada lebih daripada tu dah tak ada dah. Gugur, dah tak wajib semayang dah. Bayar fidyah je dah. Bagi orang mazhab Hanafi. Syafi'i selagi akal ada semayang. Akal pun dah tak ada dah, wajib disemayangkan. Habis dah. Lain soalan. Soalan yang ke-7. Orang yang sedang solat berdiri, tiba-tiba dia rasa nak pitam. Bolehkah dia bersandar pada dinding di sebelah dia? Boleh. Ataupun pada orang yang di sebelah? Apa hukum semayang bersandar? Tak pitam pun sah bersandar. Yang penting kaki jejak. Itu je. Kita semayang, saya suka-suka nak sandar, boleh? Makruh lah. Sakit sandar, harus. Sekiranya kalau dinding tak ada, kita roboh ke belakang, sah. Atau kita sandar perang kiri kanan, kita semayang, harus. Yang semayang macam tu untuk arwah Syekh Ja'far Al-Hafiz, Pondok Padang Lalang di Penang. Famous lah dulu tu, dia Hafiz.
Zaman dulu Hafiz jarang untuk guru Hafiz. Malam-malam cuci jamban. Punya warak, tak pernah tinggal solat. Ikut cerita guru saya tu, dia semayang sampai dia dah tahap mabuk sakran nak meninggal pun dia masih semayang lagi. Orang angkat dah. Allah, kan dia hanya tunggu rokok. Sampai gitu dia solat juga. Papah dia orang. Apa hukum dia tu? Harus. Ya, bersandar ke dinding harus. Walaupun kalau kita roboh dinding, dia roboh. Sah tak semayang? Sah. Tak ada masalah. Terus. Soalan yang terakhir, Ustaz. Bolehkah imam solat sambil duduk sedangkan makmum di belakang berdiri? Harus, boleh. Memang pernah berlaku macam tu. Zaman Rasulullah sakit, semayang duduk, makmum semayang berdiri. Jangan makmum semayang duduk pula, situ sihat. Tak boleh. Hukum dia harus, keuzur. Apa tu? Rukun semayang yang kedua, yang ketiga, lepas niat, yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Tak mampu semayang duduk lah. Habis orang belakang kena duduk juga tak? Tak, kena berdiri. Kecuali dia pun sakit. Apa hukum orang berdiri bermakmum berimamkan orang semayang duduk? Harus. Tak ada masalah. Boleh berimamkan orang semayang duduk. Orang buta, orang semayang duduk, orang baring, hukum dia harus kerana semayang dia tu tak wajib diqada semula. Selagi semayang dia tu sah, tak wajib qada, dia sah jadi imam. Mana macam tadi lah. Jari dia luka, imam jari luka, terkerat masa sembelih korban, terkena pisau, balut dengan plaster. Sikit lah. Air tak sampai, tanah pun tak sampai. Maknanya dia tak dapat berwuduk dan bertayamum. Semayang dia sah untuk diri dia je. Tak boleh jadi imam sebab dia kena qada semayang dia balik. Walaupun dia imam, walaupun dia fasih bacaan, dia kena duduk tepi, suruh orang lain jadi imam. Wallahu a'lam. Lain? Itu saja soalan saya, Ustaz. Ada orang lain soalan? Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Ustaz, macam mana Ustaz kata tadi, orang yang sembahyang ke depan, macam contoh surah apa, ada sebuah tempat tu, pintu sliding door dia tengah-tengah ataupun di belakang. Persoalannya di belakang tu dah orang ni rapatkan, adakah cara pintu nak dibuka ataupun digam betul-betul 3 inci konon nak ekor nak pergi. Bagus soalan tu. Tak boleh 3 inci, tak muat, tak boleh lalu 3 inci. Dia mesti besar tubuh orang tu. Buka besar tubuh orang tu. Jangan sayang aircon, orang belakang habis ke laut. Pahala. Buka sekira-kira dia, kalau sekira-kira tu, dan kitab fiqah tu, kalau dia berjalan tu, dia boleh jalan pada adat. Buka tu kira kalau dia jalan tembus tu. Tak payah nak buka tu. Dan tak boleh ada walaupun tinggi ni. Kalau dia nak jalan dia kena macam tu pula. Pun tak sah. Itu dinama penghalang. Sekira-kira kalau dia berjalan tu, dia boleh jalan terus. Sampai ke imam. Sekira-kira kalau dia berjalan, dia boleh terus sampai ke imam. Tidak boleh dihalang dengan tingkap ataupun dengan apa saja yang menghalang dia. Tak boleh. Dia mesti tembus. Soalannya pula yang kedua tu, dah elok buka, datang jemaah tak tahu datang tu ditutup orang datang. Terus ada berlaku tu, kita dah elok dah jaga dah. Datanglah mamat mana ni pergi tutup dah. Ditutup dah pintu. Apa hukum dia tu? Maka masuk pada kaedah yuktafaru ma fid dawam ma la yuktafaru ma fil ibtida. Dimaafkan sesuatu yang telah berlangsung, perkara yang tak dimaaf kalau berlaku pada awal-awal. Kalau awal-awal kita tutup tak sah. Tengah sembahyang tiba-tiba ada orang tutup, sah. Tak ada masalah. Sebab bukan kita yang buat. Kita tengah sembahyang ditutup. Sama macam orang Hindu ataupun Buddha, suami isteri masuk Islam. Nak kena akad nikah balik tak? Tak payahlah. Dia dah akad nikah cara Hindu tu, diterima dalam Islam sebab dah berlaku. Melainkan kalau suami masuk Islam, isteri tak masuk, barulah tercerai. Adapun kalau dua-dua masuk, dipakai akad nikah yang awal tadi tu. Diterus sama macam tadi. Yang kedua Ustaz ni bab tayamum pula. Kata tangan kaki orang tu luka, jadi bleeding. Dia kata nak buat tayamum tak boleh, nanti kalau boleh mudarat. Jadi itu satu. Yang kedua tangan dia luka.
Dia kata, kita kata boleh buat tayamum. Dia kata, perlu tak satu atau siku sampai ke jari ini nak tayamum ataupun yang luka tu ya tayamum. Baik. Masalah tayamum. Masalah tayamum ni dilihat bahagian mana yang kita ni tayamum kena sakit. Dia ada anggota wuduk, dia ada anggota tayamum. Anggota tayamum muka dan tangan. Tangan sampai sini ni nama dia anggota tayamum. Ya, maknanya debu ni kena sampai pada semua muka dan semua tangan barulah sah tayamum. Wuduk pula 6 anggota, muka, tangan, kepala dan 2 kaki. Itu kita kata 6 anggota wuduk. Apabila berlaku balutan ataupun sakit pada anggota wuduk yang bukan tayamum, misalnya patah kat kaki, ya, balut, ya, tengok balutan tu kat mana. Kalau balut tu ngam-ngam tempat sakit saja, maka sahlah kita sapu di atas dan kita tayamum ganti yang air tak sampai kat situ. Boleh tayamum, kita niat mengharuskan solat kerana air tak sampai kat anggota wuduk. Kalau yang patah tu tangan, problem. Sebab tangan ni anggota wuduk dan juga anggota tayamum. Kalau dia wuduk, tak sampai. Kalau dia tayamum pun tak sampai. Ini namanya faqid tahurain. Orang yang kehilangan 2 suci. Maka orang macam ni sembahyang hormat waktu, dia wuduklah takat mana dia boleh dan wajib dia qada sembahyang dan tak sah jadi imam. Itu dia, Moses. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama, apabila seorang itu solat, seorang lelaki itu solat, dia memakai kain sarung. Tapi apabila dia sujud, ternampak lututnya dan pahanya. Bagaimanakah keabsahan solatnya? Bagus soalan. Soalan sekarang ni masalah aurat. Aurat dalam solat bagi laki-laki pusat sampai lutut. Ya, takrif aurat tu maharuma nazruhu. Barang yang haram dilihat. Yang kedua ma wajaba satruh, sesuatu bahagian yang wajib ditutup sampai tak nampak, warna dia pun tak nampak, color kulit tak nampak. Maka bertimbullah masalah yang berlaku kita solat pakai kain. Maka bila kita berdiri tak nampak lah. Bila kita sujud nampak. Yang dikatakan aurat dari atas ke bawah, tepi ke tepi. Ya, aurat tu daripada atas ke bawah nampak, daripada atas ke bawah nampak. Itu nama aurat terbuka. Macam orang sembahyang pakai kain tak pakai t-shirt. Kat belakang ni ada celah tu kan. Kalau daripada atas tengok nampak punggung, tak sah solat. Ataupun daripada tepi. Daripada tepi. Bila kita sujud, tu dia tepi tu. Bila nampak daripada tepi, nampak bahagian betis. Nampak. Walaupun tak ada orang tengok. Sekira-kira kalau orang tengok pun, nampak betis dia tu. Batal solat. Batal solat. Lepas tu sangat dinasihatkan bagi mereka yang pakai kain, dalam tu pakai seluar, apa panggil? Seluar panjang, seluar putih tu. Nak jaga aurat tu lah. Nak jaga tu. Kalau ataupun pakai jubah supaya jangan sampai terselak. Takut terbatal. Ustaz, kalau was-was ni Ustaz, saya tak yakin Ustaz, macam nampak tapi tak nampak, tak nampak macam nampak. Adakah batal solat saya? Tak batal. Kerana batal solat kerana terbuka aurat ataupun hadas sebagainya dengan yakin. Kalau setakat kita ni sangka-sangka syak-syak tak jatuh. Sampai ada orang beritahu, nampak pohon kau tadi, yang sembahyang belakang kau, malu lah. Sikit lagi nampak tu. Barulah kita kata batal solat tu. Lain soalan? Soalan kedua Ustaz. Selepas baca Fatihah, imam biasanya selalu akan sebut perkataan amin. Tapi sebelum imam sebut perkataan amin, makmum dah sebut dulu, mendahului imam perkataan amin. Bagaimana keabsahan solatnya? Tidak ada masalah. Kerana menyebut amin serentak dengan imam ni fadilat, mendapat amin bersama imam, mendapat amin dengan malaikat. Kalau makmum menyebut amin, imam tak sebut amin lagi, apa hukum dia? Hukum dia makruh lah, terlepas fadilat. Terlepas fadilat. Kerana setiap benda yang mukhalafah dengan sunat dalam sembahyang, hukum dia makruh. Dia makruh ringan. Bukanlah makruh berat. Dia ada makruh, ada peringkat-peringkat. Makruh ringan.
Patutnya makmum ni tunggu imam. Sama-sama amin. Kerana kata Nabi SAW, man wafaqa ta'minu ta'minal imam ufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang aminnya serentak dengan amin imam, maka diampun dosa yang lalu. Apa sebab? Sebab para malaikat menyebut amin serentak dengan imam. Kita tak dengar amin malaikat, kita dengar amin imam. Itu dia punya dalil, kata malaikat tengah sebut amin. Yakin, walaupun tak dengar. Maka kita serentak, dapatlah fadilat. Tiba-tiba kita amin dulu pula dah. Apa hukum dia? Hukum dia makruh. Tak makruh dengan makna terlepas fadilat tadi tu. Tak dapat lah. Makruh. Melepas fadilat. Ya. Adakah semayang kita ni terganggu? Tidak. Sebab itu sunat qauli. Yang ada masalah rukun fi'li. Kita terdahulu atau terkemudian dalam masalah rukun fi'li. Qauli tak ada masalah. Ini soalan. Ustaz, ada satu. Ada orang minta tanya. Solat ni, sekarang ni, kita mulai 1 bulan ni, semua dah sembahyang macam sama lah. Bagi orang yang sembahyang pakai kursi ni, afdal di tepi ataupun di tengah? Orang sembahyang? Pakai kursi ni, di tepi ataupun di tengah-tengah, dia main masuk ya. Orang sembahyang atas kursi ni? Ya. Boleh. Kalau dia datang awal, dia macam ni. Dia kaedah macam ni. Semayang dekat dengan imam, fadilatnya lebih daripada orang yang semayangnya jauh daripada imam. Itu kaedah. Semayang belah kanan imam lebih afdal dari semayang sebelah kiri imam. Jadi dua fadilat tu. Fadilat saf, fadilat kanan, fadilat dekat dengan imam. Kalau orang yang semayang atas kursi datang awal, tiba-tiba kita, kau semayang kat tepi, kursi semayang kat bawah, kita telah menafikan hak dia. Dia ada hak. Dia ada hak. Jadi dia tak ada masalah kursi atau tak kursi. Hak siapa dia dalam bab ibadat, kita kena berebut. Berebut nak dapat fadilat. La ta'thira fil ibadah, tak boleh utamakan orang ni kemudian tak boleh. Dia sakit tapi dia nak dapat fadilat dekat imam. Kita kata kau sembahyang tepi sana, tak boleh. Mengganggu orang. Tak boleh. Apa lagi hari ni dah faham. Kursi itu ke depan, tak ganggu orang belakang, tak ganggu orang depan. Jadi kalau tak ganggu, kenapa kita nak nafikan hak dia? Dia nak sembahyang tengah boleh, belakang boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Hak dia. Cuma mata kita tak sedap. Tiba-tiba kat tengah ada kursi pula. Mata kita, mata Tuhan, tak ada masalah dia. Tak ada masalah kat Tuhan nak pandang dia tu pakai kursi. Kita yang masalah. Memandang orang pula kurang. Biarlah dia. Sebab kita ilmu. Bila tak ada ilmu, kita menilai orang dengan pandangan. Pandangan tak straight. Kita lebih daripada Nabi pula dah. Macam tu cara dia. Tanya soalan. Bagus soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz. Solat tempat lelaki, tempat wanita, belakang tu bersambung balik dengan tempat solat lelaki. Boleh tak? Seperti dalam solat tarawih lah. Apa sebab buat itu? Tempat wanita bertutup. Okay. Contoh solat tarawih bila dah ramai, belakang tu bersambung balik. Ada musyaqqah tu harus. Sebab memang tempat perempuan ni, dia perempuan ni bila datang surau masjid, first keutamaan dia, jangan sampai timbul fitnah. Jangan sampai timbul fitnah. Itu first kali. Maksudnya lagi tersorok, lagi jauh daripada lelaki, lagi bagus. Tiba-tiba design dah macam mana, dah ke tengah pula lelaki ni, dah belakang pula lelaki-lelaki. Dah jadi macam Masjidil Haram lah. Dah tak boleh nak elak macam tu. Kalau macam tu nak buat macam mana? Dah design dia macam tu. Tapi yang terbaiknya memang lelaki depan ni belakang lah. Kalau boleh diubah, itu terbaik. Kalau dalam masa terdekat tak sempat nak ubah, sementara waktu buatlah macam tu. Nak buat macam mana? Tapi kalau boleh ubah, yang betulnya mestilah laki-laki di depan, kanak-kanak di tengah, perempuan di belakang. Ini aturan sah yang betul. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. akhir. Terlupa pula satu ni. Boleh. Berkenaan perempuan ni. Sekarang dia pakai takbir. Ya, takbir itu dia istilahkan dah jarak, tak perlulah nak tarik lansir, dia kata. Yang mana paling tepat tarik lansir itu? Baik, kalau langsir itu jarang, sekiranya dia nampak pergerakan tu, kata Syekh Daud Al-Fatani dan Fatwa Al-Fataniyah, yang kedua tidak berikat di bawah. Sekiranya macam ni, langsir tu, kata ni langsir, boleh. Nak pakai langsir jarang ni boleh. Syarat dia macam ni, bukan macam ni.
Katalah ni langsir jarang. Tangan dua tangan. Langsir jarang sekira-kira kalau dia berjalan tu dia boleh tembus. Langsir itu terbuka macam ni. Harus. Kalau langsir itu berikat di bawah, berikat kat bawah. Sekira-kira kalau dia berjalan sangkut, tak sah. Kadang-kadang langsir ni ada dua, satu dia ikat pakai dawai kat bawah tu. Bila dia nak jalan sangkut. Itu tak sah sebab dia telah membahagikan dua kawasan. Kalau dia macam ni, lepas tu jarang. Kalau tengok nampak gerakan imam dan dia ni nipis, boleh macam ni, sah semayang jemaah tu, boleh buat macam tu. Ya, tebal, ada satu nipis je, nampak tembus. Harus. Terima kasih Ustaz. Kalau di surau lah, kalau di masjid tak ada masalah, buat tebal pun boleh. Sebab masjid ni semua kawasan diisytiharkan masjid. Hukum dia ringan sikit, diluaskan hukum dalam masjid lebih mudah ketimbang di surau ataupun di rumah. Kadang kita nak sembahyang tarawih kat rumah, ramai jemaah, jaga tu. Kadang imam kat sini, kang berbelok-belok tu. Nak berbelok-belok ni nak jaga tu. Kang ada dalam bilik pula, tutup dah pintu. Hai kacau. Buka pintu tu. Lain soalan? Orang perempuan ada soalan? Tulis ataupun pakai mic. Boleh soal. Biar puas-puas tanya soalan. Hilangkan keraguan. Ada nak tanya? Ada lagi tuan-tuan? Alhamdulillah kita ada recording ni. Boleh orang lain tengok juga. Bermanfaat soalan yang ditanya tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf tanya. Boleh. Sekiranya tengah bersolat fardu, orang yang berjemaah duduk kerusi, tak pernah terjadilah. Jika berlaku terbatal dia punya wuduk sembahyang dia, adakah jemaah yang lain yang di kiri ke kanan kena mengganti tempat tu ataupun dibiarkan begitu? Masalah dengan sembahyang jemaah, tiba-tiba satu orang keluar, kosong kat situ. Apa hukum yang lain dia tutup tu? Hukum dia sunat ditutup. Tutup surau. Solat jemaah ni tuan-tuan, kebanggaan Nabi SAW, sehingga Nabi kata dalam kasuf, dalam kitab Taurat kata sufufuhum fi salah kasufufil qital. Saf orang beriman, orang pengikut Muhammad ni bila semayang macam saf orang pergi perang. Macam orang pergi perang. Kita punya saf semayang ni kalau tengok dia jauh macam saf orang nak pergi perang. Kelebihan cara solat umat Muhammad yang tak ada pada umat yang lain. Kita boleh berdiri saf macam askar. Bayangkan kalau kita pergi perang, tiba-tiba ada kosong satu kat situ. Apa ada musuh boleh masuk. Maka Nabi perintahkan tadi merapatkan saf ni, merapatkan saf bagi tak ada ruang ni. Hukum ni sunat muakkad. Malah kalau kita tengok dalam peristiwa peperangan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila berlaku peperangan, Sayyidina Umar akan first kali cek saf. Rapat tak kaki? Kaki betul tak? Jangan mengkok, jangan ni. Marah betul. Kerana dia sangat faham hakikat solat tadi tu. Hakikat solat, penyatuan hati tu apabila saf dirapatkan dan saf itu tidak bengkak-bengkok, sangat penting. Jadi bila kita faham tu, dan salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh ramai imam-imam Bilal ialah memesan kepada makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf. Itu sunnah yang banyak ditinggalkan. Adalah menjadi kewajipan imam mengingatkan makmum, betulkan saf, luruskan saf, rapat-rapat. Tugas imam tu. Jadi kalau dah tengah semayang ada kosong, kalau tak dirapat apa hukum dia? Makruh. Bila makruh, satu saf tu semua tak dapat pada jemaah. Tak dapat. Yang kiri kanan ni tak nak tutup tu, hilang pada jemaah. Dia serius. Rasulullah buat semayang jemaah ni dia serius. Dia sangat solat jemaah menarik rahmat. Bila tak ikut, rahmat tak turun. Sebab saf tak betul. Lain soalan? Ustaz, sembahyang tarawih Ustaz, kalau minima orang tu sembahyang di rumah, sembahyang tarawih buat 2 rakaat saja. Boleh? Apakah hukumnya sembahyang tarawih 2 rakaat? Sah.
Sembahyang tarawih ni sembahyang sunat. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi kedokot bona lah orang tu kan. Bakhil sangatlah. Kau makan berpuluh suap, kau solat 2 rakaat. Ya Allah. Mana kau syukur sebagai hamba Allah ni. Kau pekah je lah. Kau pekah tanya sah tak? Sah. Kata tak sah pula. Sah. Dekat 2 rakaat. Lain. Saya tanya lagi. Ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Sembahyang tarawih tak ada masalah. Kita buat 4, lepas tu Kang makan, minum, tidur, sambung 4 lagi. Lepas tu Kang petang sambung lagi 4. Harus hukum dia, tak ada masalah. Cuma yang bagusnya berturut-turut. Tapi kalau nak, sebab ini berlaku pada zaman zaman Syed Imam Malik tu. Orang-orang di Mekah dulu, mereka akan tawaf tiap kali 4 rakaat. 4 rakaat sembahyang, tawaf. Sunat tawaf, sambung 4 rakaat lagi. Tawaf. Lepas tu nama dia asal bukan nama tarawih. Asal sembahyang tarawih ni solatu qiyami Ramadan. Usolli sunnatas qiyami Ramadan. Saya aku sembahyang sunat mendirikan malam Ramadan. Nama asal dia solatul qiyami Ramadan. Dia ada qiyamul lail, dia ada qiyamul Ramadan. Kemudian bila masuk era Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ditukar menjadi tarawih, sembahyang yang banyak rehat. Masuk era sekarang ni namanya dah berubah lagi, bukan tarawih, tadaris. Dia race siapa cepat habis. Kacau betul dia. Dia tarawih ke tadaris? Tarawih ni race ni. Tak ada rest. Tak ada rest. Rock terus. Dia tarawih tu rehat. Allah, rehat. Walaupun 8 rakaat, 10 rakaat rehat. Keluar tenang, bahagia. Ini ada satu masjid tu. Ini apa dia arwah tu. MB dia pesan nak suruh lambatkan sikit supaya orang dan rehat. Jadi datang tarawih isyak tu dia lambatkan sikit. Komplain, marah. MB tu. Marah dia orang dia. Saya lambatkan sikit pun marah. Copek pun marah. Boleh. Lambat tu supaya sebab tu konsep kita tak betul. Sembayang nak tak ada rest. Lepas tu tarawih rehat. Berehat dalam sembayang tu. Dari soalan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh huraikan lebih lanjut tentang mubarakah? Apa dia? Tak dengar. Boleh huraikan lebih lanjut tentang mubarakah? Kalau misalnya sekiranya kita dapati imam tu tersalah dan kita nak buat secara mubarakah. Mubarakah. Nak tegur. Macam ni? Cara nak mubarakah. Cara nak mubarakah. Cara mubarakah niat je. Aku nak mubarakah. Putus daripada dia. Niat putus daripada imam. Tak payah nak lafaz. Tak payah apa. Dalam hati kita, aku mubarakah pada imam ni. Tak payah nak lintas dia. Kalau sekiranya jemaah masih terus mengikut imam, jadi kita sendiri mubarakah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi orang mubarakah nak jaga-jaga. Kalau dia niat mubarakah, macam kita tadi, dia dah mubarakah. Tapi zahirnya macam dia ikut imam. Apa hukum dia? Hukum dia, kalau dia dah habis baca Fatihah surah, dia dah mubarakah, tiba-tiba imam baca surah panjang, dia pun tunggu imam tu. Mubarakah, dia mubarakah ni, dia pun rukuk. Lama imam rukuk, imam bangun, baru dia bangun. Lama, batal sembahyang dia. Sembahyang dia batal. Sebab dia berpura-pura dalam ibadat. Tak boleh. Dia kena ikut. Dia rokok. Sujud. Lantak orang. Kalau kebetulan imam sujud, dia sujud tak apa. Ataupun dia tak tunggu yang lama. Kalau dia tunggu imam tu, batal. Sebab dia telah berniat mufarakah pada hakikat. Zahirnya dia masih ikut. Ini tak boleh. Dan sembahyang tak boleh itu. Lain soalan? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Wallahu a'lam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Seronok hari ni. Banyak soalan. Nanti tengah hari kita buat puasa pula. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang ilmu yang kita dapat ni
Dimanfaat sembahyang jemaah ni kalau nak dibahas, kalau bagi saya 3 hari 3 malam pun tak habis. Banyak lagi. Kita tak bahas lagi keafdalan sembahyang, siapakah afdal jadi imam, imam fasik macam mana, imam bid'ah macam mana. Banyak lagi. Dia ada macam-macam lagi tu. Tentang fadilat-fadilat. Tapi yang asas kita dah selesai dah. Alhamdulillah. Ada 14 ciri-ciri syarat sah sembahyang jemaah telah dihurai. Alhamdulillah ada soalan jawab. Cuma yang saya tak terang sangat masbuk muafiq tu saya tak betul-betul jelaskan lagi. Dan maaf 3 rukun panjang tu bila masa dia, tu panjang cerita lah. Satu kitab pengajian lain. Khas masbuk muafiq saja. Lain kali insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin. Hamdulillah amin. Rabbana wasta'amil asrarana wa syamil hamda rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.